Kata hubung itu apa ya? Bagaimana cara untuk menggunakan kata hubung? Apa fungsi kata hubung sebenarnya? Habislah saya. Macam mana saya nak skor dalam peperiksaan dan memartabatkan penggunaan bahasa Melayu kalau kata hubung pun saya tak dapat nak faham? Ramai tak yang menghadapi masalah yang sama? Tak mengapa, kamu semua jangan risau. Kerana hari ini, cikgu akan bantu kamu semua untuk menguasai kata hubung. Semua berikan tumpuan sepenuhnya tau? Kejap. Sebelum kita mulakan, izinkan cikgu untuk memperkenalkan diri. Saya ialah Cikgu Farah dan kamu semua sedang bersama saya dalam video pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Kali ini, cikgu akan mengajar tentang kata tugas iaitu kata hubung. Kata hubung yang juga dikenali sebagai kata penyambung ayat ialah sejumlah perkataan yang bertugas untuk menyambungkan dua atau lebih binaan ayat sehingga menjadi ayat majmuk. Ayat majmuk yang akan terbentuk mempunyai dua jenis, iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Ayat majmuk jenis yang pertama iaitu ayat majmuk gabungan dihubungkan oleh kata hubung gabungan, manakala ayat majmuk jenis kedua iaitu ayat majmuk pancangan dihubungkan oleh kata hubung pancangan. Mari kita pergi satu persatu jenis untuk penjelasan lanjut. Kata hubung gabungan ialah jenis kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya. Contoh kata hubung gabungan ialah dan, atau, tetapi, serta, lalu, malahan, sambil, dan kemudian. Antara contoh penggunaan kata hubung gabungan dalam ayat ialah Aminah dan Amar pergi ke sekolah menaiki bas. Berdasarkan contoh ayat ini, kita boleh lihat bahawa ia sebenarnya terdiri daripada dua ayat tunggal yang digabungkan menggunakan kata hubung gabungan dan. Bagi ayat tunggal yang pertama ialah Aminah pergi ke sekolah menaiki bas. Sementara ayat tunggal yang kedua ialah Amar pergi ke sekolah menaiki bas. Ayat contoh kedua ialah awak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana. Ayat ini juga terdiri daripada dua ayat tunggal yang digabungkan menggunakan kata hubung gabungan atau, iaitu awak boleh menaiki bas untuk ke sana dan awak boleh menaiki teksi untuk ke sana. Ayat contoh yang ketiga dengan menggunakan kata hubung gabungan sambil, iaitu Roziah mendengar radio sambil menggosok baju. Dua ayat tunggal yang digabungkan ialah Roziah mendengar radio dan Roziah menggosok baju. Kata hubung pancangan ialah jenis kata yang menyambung klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk. Contoh kata hubung pancangan ialah yang, bahawa, untuk, kerana, agar, semoga, supaya, kalau, hingga, semasa, sementara, ketika, sebab, walaupun, apabila, tatkala, kendatipun dan meskipun. Antara contoh penggunaan
Pertama, pengawal itu sering dipuji kerana rajin bekerja. Dua ayat tunggal yang telah dimajmukkan menggunakan kata hubung pancangan kerana ialah ayat pegawai itu sering dipuji dan ayat pegawai itu rajin bekerja. Ayat contoh kedua ialah pelajar yang bermasalah itu tidak hadir ke sekolah. Kita dapat lihat bahawa kata hubung pancangan yang telah digunakan dalam ayat tersebut. Oleh itu, ayat tunggal yang mewakili ayat induk ialah pelajar itu tidak hadir ke sekolah. Sementara ayat kecilnya ialah pelajar itu bermasalah. Ayat contoh ketiga dengan menggunakan kata hubung pancangan bahawa ialah mereka mengetahui bahawa Haji Ahmad adalah ahli perniagaan besar. Kita dapat lihat bahawa klausa yang menggunakan kata hubung pancangan seperti bahawa dan untuk berfungsi untuk melengkapkan klausa utama. Perkara ini menunjukkan bahawa klausa utama iaitu mereka mengetahui akan menjadi ayat yang tergantung apabila tidak dilengkapi dengan klausa pancangan iaitu bahawa Haji Ahmad adalah ahli perniagaan besar. Baiklah, itu sahaja pengajaran dan pembelajaran untuk hari ini. Cikgu harap semua dapat faham dan ingat berkenaan kata hubung yang cikgu telah terangkan sebentar tadi. Namun begitu, sekiranya masih ada yang kurang faham atau mengalami kekeliruan, kamu boleh menonton video ini berulang kali sehingga kamu faham ya. Jangan lupa untuk menekan suka, meninggalkan komen dan kongsi video ini kepada kenalan anda. Tidak dilupakan juga kepada individu yang baru sahaja mengikuti dan menonton video ini, bolehlah subscribe dan menekan loceng notifikasi channel supaya tidak terlepas untuk menonton video-video yang akan datang. Akhir sekali, saya Cikgu Farah, siswa guru di IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Ingat tau, biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Jumpa lagi!